Sambung sekarang dalam masih di bawah subtopik cabaran. Kali ini melihat cabaran ancaman komunis. Sebelum ni kita lihat ancaman komunis di Sarawak. So kali ini kita lihat ancaman komunis di Semenanjung Malaysia. Jadi di Semenanjung Malaysia ni berlaku sekali lagi ancaman komunis. Okey, baki komunis yang masih wujud. Jadi dia mengancam. Jadi kita lihat apakah bentuk-bentuk serangan komunis di Semenanjung Malaysia. Jadi serangan pertama, bentuk serangannya adalah menyerang anggota keselamatan. Okey, antara anggota keselamatan yang diserang adalah Ketua Polis Negara kita pada waktu itu, KPN Tan Sri Abdul Rahman Hashim. Dia ditembak oleh anggota komunis sebanyak 11 das tembakan yang menyebabkan dia meninggal dunia. Kemudian kita lihat serangan terhadap orang awam di mana pengganas-pengganas komunis ini mereka membina ranjau. Membina ranjau ini macam jerangkap samar, macam kamu tak akan perasan. Okay? Banyak jerangkap-jerangkap samar ni yang kita tak dapat detect. Dia jerangkap samar ni dekat atas dia macam rumput-rumput macam tu. So dia menutup. Tapi di bawah rumput-rumput tu dia ada besi-besi tajam macam ni. Jadi kalau kita pijak, kita akan jatuh. Kita pijak ni dia tak kuat sebenarnya. Jadi jatuh dan ramai rakyat kita mati kerana jerangkap samar yang dipasang oleh pengganas komunis. Okey, itu serangan terhadap orang awam. Kemudian memusnahkan kemudahan awam. Jadi kita akan lihat nanti antara perkara yang dilakukan oleh komunis, mereka memusnahkan kemudahan-kemudahan awam. Ini antara contoh, ni gambar Tugu Negara yang dah jatuh. Mereka bom Tugu Negara. PKM, Parti Komunis Melaya, bom Tugu Negara. Okey, kita lihat sekarang. Okey, ini dia punya kronologi bagaimana cara mereka menyerang ataupun membunuh anggota keselamatan dan orang awam. Yang pertama, serang hendap. Jadi PKM, Parti Komunis Melaya, telah menyerang hendap pasukan keselamatan. Antaranya pasukan keselamatan di Perak, sehingga serang hendap ni maksudnya kita tak ready lah. Mereka aturkan strategi untuk menyerang sehingga mengorbankan 16 anggota keselamatan di Perak. Okay. Kemudian 7 Jun selepas mereka menyerang dan membunuh 16 anggota keselamatan, okey, mereka telah membunuh ataupun menembak Ketua Polis Negara. Tadi yang saya tunjuk gambar tu, Ketua Polis Negara telah ditembak pada 7 Jun 1974 sebanyak 11 das tembakan. Okey, kemudian pada 13 November dia berterusan lagi, okey. Dia mula menembak, kali ni dia tembak Ketua Polis juga, tapi bukan Ketua Polis Negara, Ketua Polis Negeri Perak, Tan Sri Koo Chong Kong dan pemandunya waktu dalam tengah drive kereta. Jadi mati juga ditembak oleh komunis. Okay. Kemudian kita lihat juga serangan terhadap orang awam apabila komunis telah menyeksa wanita. Seorang wanita diseksa di Kedah sehingga mati. So ini berkaitan dengan serangan terhadap orang awam. Kemudian komunis juga telah memasang periuk api. Periuk api ni macam bom lah lebih kurang. Kalau kamu terpijak, kamu angkat kaki, dia tak cukup berat badan yang sama, maka bila kamu angkat dia tak dapat detect berat yang sama, dia akan meletup, mati. Okey, so banyak periuk-periuk api dipasang. Okey, kemudian juga jalan raya, jambatan dan kereta api yang ni cikgu sebut tadi, dia memusnahkan infrastruktur. Jadi mereka letupkan kawasan-kawasan infrastruktur seperti jalan raya, jambatan dan juga kereta api. So ini adalah peristiwa pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Jadi serangan hendap, 16 anggota keselamatan terkorban, mati. Kemudian tembak mati Ketua Polis Negara kita, tembak mati Ketua Polis Negeri Perak dan pemandunya. Kemudian wanita yang diseksa hingga mati. Kemudian periuk api yang dipasang serta meletupkan jalan raya, jambatan dan juga kereta api. So ini senang untuk ingatlah. Okey, seterusnya kita pergi lihat. Ini adalah pengeboman Tugu Negara. Jadi kalau kita tengok kat sini, mereka mula meletupkan PKM, Parti Komunis
Melaya. Waktu itu mereka telah mengebom dan meletupkan Tugu Negara, dan tempat Tugu Negara ini adalah di kawasan orang ramai, di kawasan awam. Jadi itu merupakan satu tindakan mengebom tempat awam, dan ini menimbulkan kemarahan rakyat. Jadi rakyat menuntut supaya kerajaan mengambil tindakan yang tegas kepada parti komunis tersebut. Okey, kemudian ni tajuk-tajuk berita yang keluarlah, 11 sentuh 7 pegawai. Kemudian ini antara Tugu Negara diletupkan. Okey. Dan pihak keselamatan waktu ini mula mengambil langkah memperkuatkan perkhidmatan perisikan untuk mendapatkan maklumat dan mengawasi komunis. Okey. Next kita akan lihat langkah cara usaha bagaimana kita membantras ancaman komunis ini. Jadi yang pertama adalah di Semenanjung Malaysia. Kena ingat soalan nanti kamu mesti lihat dia minta langkah membantras ancaman komunis di mana. Kalau di Sarawak, cerita yang Sarawak. Jangan baca tak habis. Okey, kalau dia minta membantras ancaman komunis di Semenanjung Malaysia, maka ini jawapannya lah. Antara langkahnya adalah strategi COIN. So tulis COIN saja, ataupun counter-surgency. Kalau boleh tulis panjang ni hebatlah. Kalau tak, kamu tulis strategi COIN. Jadi strategi COIN ni lebih kurang macam strategi hammer kat dekat Sarawak. Jadi menggunakan usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Jadi kat sini usaha keselamatan dan juga pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat selamat. Jadi kat situ rakyat akan sukalah dengan tindakan kerajaan, dan rakyat akan memberi kerjasama, sokongan sokongan terhadap apa juga agenda dan dasar kerajaan yang kerajaan buat untuk memerangi komunis. Kalau kita tak berjaya memenangi hati rakyat, kalau kerajaan gagal memenangi hati rakyat, maka nanti rakyat tak bekerjasama. Jadi perkara penting untuk mengatasi ancaman komunis ni adalah kerjasama rakyat. Okey. Kemudian strateginya antaranya kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik, semua mereka bekerjasama. Kalau kita tengok kat sini, kerjasama dengan pasukan keselamatan, kerjasama dengan ahli politik, agensi-agensi kerajaan, supaya tindakan COIN ini berkesan. Tak ada rakyat yang melindungi atau bersengkokol atau bersubahat dengan komunis. Itu tujuan strategi COIN tadi. Okey, kemudian sudah pastinya kita ada penggunaan senjata dan sebagainya dah. Tapi yang kedua ini dia menerangkan bagaimana kita membantras komunis di Semenanjung Malaysia adalah dengan kerjasama sempadan. Okey, ini sebab ada peristiwa kita menghadapi masalah komunis ni. Bila kita menentang dia pada waktu itu, mereka mula melarikan diri ke kawasan sempadan negara. Dan mereka bina kemah-kemah di kawasan sempadan negara, di mana kita tak berkuasa untuk menyerang mereka di kawasan sempadan. Contohnya antara sempadan Malaysia-Thailand, dia hanya dipisahkan dengan sebuah sungai. Jadi apabila ada sempadan-sempadan yang tak dipisahkan dengan apa-apa pun, sekadar ada tembok batu untuk menunjukkan, bukan tembok pun, macam nak cakap lah, ini kawasan sempadan. Waktu tu tak ada sebarang tembok atau pagar yang memisahkan, tapi dia tahu itu kawasan yang maknanya dia bina kemah tu dia macam jauh sikit saja daripada sempadan Malaysia. Tapi kita tak boleh ambil tindakan. Kenapa tak boleh? Kerana itu bukan di kawasan kita. Itu berada di kawasan sempadan negara jiran. Jadi kita perlu dapatkan kerjasama lah, ataupun kebenaran daripada negara yang bersempadan. Contohnya macam Thailand lah. Isunya memang dibuat kemah dekat Thailand pun, sempadan Thailand berhampiran. Jadi usaha membantras komunis ni ada hadapi masalah. Jadi mereka bina, cerita tadi, mereka bina kemah di luar sempadan negara. Maknanya dia bina sempadan di negara jiran. Okey, kawasan di negara jiran. Jadi luar sempadan kita.
menyebabkan kita tak boleh ambil tindakan menembak atau dan sebagainya. Jadi langkah yang dijalankan, langkah penting Malaysia buat adalah dengan menubuhkan persefahaman antara Malaysia Thailand. Jadi kita perlukan persefahaman antara kerajaan Malaysia Thailand. Jadi pada waktu itu kita mula memerangi komunis dengan mengadakan perjanjian dan kerjasama sempadan. Kerjasama sempadan. Sebab kita tahu autoriti ataupun kuasa kita hanya berada dalam Malaysia. Jadi bila mereka berada di luar sempadan Malaysia, kita perlukan kerjasama daripada pihak Thailand. Okay. Jadi antara usahanya selain daripada kerjasama sempadan, kita juga bina pagar sempadan. Nah, ini operasi secara bersama dengan Thailand lah, bina pagar sempadan. Okay. Dan kemudian akhirnya perjanjian Hat Nyai. Ini penting perjanjian Hat Nyai. Patut saya merahkan ni. Perjanjian Hat Nyai ini adalah perjanjian yang mengakhiri, yang menyebabkan berakhirnya komunis di tanah Melayu, di Malaysia, iaitu mereka mula perjanjian tersebut antara PKM dan pihak Malaysia dan juga pihak Thailand. Kita berunding, okey, dalam perjanjian tersebut setuju, PKM mula setuju untuk membubarkan, menghapuskan semua unit bersenjata mereka, dan mereka memusnahkan semua senjata api yang mereka ada, semua bahan letupan dan juga jerangkap-jerangkap samar yang dipasang. Okey, jadi berakhirlah ancaman komunis selepas kerjasama sempadan, iaitu dengan perjanjian Hat Nyai. Dan kesimpulan, habis dah tu. Okey, kesimpulannya kita lihat dekat sini, kerajaan sangat serius. So ini kamu boleh ambil untuk iktibar, pengorbanan anggota keselamatan demi kepentingan negara, kerjasama rakyat. Yang ini kita boleh ambil daripada isu ancaman ini. Kemudian kita lihat perjanjian Hat Nyai ini ditekankan, jadi hati-hati dalam objektif. Okey, perjanjian Hat Nyai maknanya tamatlah gerakan bersenjata antara PKM. Okey, jawapan yang pertama, perjanjian Hat Nyai memusnahkan niat PKM untuk rampas kuasa di negara kita, dan perjanjian Hat Nyai juga membubarkan keinginan komunis untuk menjadikan negara kita sebagai republik komunis. So ini hati-hati, bila kat kesimpulan pun ada, dekat nota pun ada, bererti kamu kena fokus juga dia kepada soalan objektif. Jadi ada 3 jawapan yang berkemungkinan boleh mengelirukan kamu. So ini antara jawapan dia. Alright, dan akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia yang ini iktibar, perlu bangga dan bersyukur kerana kita berjaya menangani ancaman komunis dan membawa keamanan dan kemakmuran negara. Okey, so itu sahaja untuk subtopik ancaman komunis di Malaysia, Semenanjung Malaysia.